Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya ialah Ani Syafiqah binti Muhammad Kadir dan saya akan membentangkan sebuah kajian tindakan yang bertajuk penggunaan kaedah train 1231 untuk membantu murid tahun 4 menguasai kemahiran penukaran unit ukuran panjang. Okey, di mana kajian ini terdapat dua fokus, di mana yang pertama ialah murid tidak memahami konsep penukaran unit ukuran panjang dan yang kedua ialah murid tidak memahami berkaitan antara unit ukuran panjang. Berdasarkan tinjauan literatur yang telah saya kenal pasti, yang pertama ialah menurut Iwara Prakash Subramaniam dan Tolha Abdullah 2018, di mana hasil penandaan buku kerja dan lembaran kerja oleh pengkaji, kebanyakan murid tidak tahu konsep penukaran unit dan formula melibatkan penukaran unit. Okey, daripada kajian ini kita dapat lihat isunya ialah murid tidak tahu konsep penukaran unit dan formula. Okey, yang kedua ialah menurut Zakwan Daniel dan Samsiah Hassan 2013 dan Hafsah Munjat 2012, pola kesilapan murid yang telah dikenal pasti ialah murid tidak memahami konsep dan tidak menghafal formula. Dan yang ketiga ialah daripada Kentucky Department of Education 2018, antara isu yang lazimnya berlaku ketika penukaran unit ukuran panjang ialah murid mungkin darab ketika menukarkan unit yang kecil kepada unit yang lebih besar, di mana operasi yang betul ialah bahagi. Okay, daripada tiga tinjauan literatur ini, saya dapati isu yang majoritinya, isu yang utamanya ialah murid tidak memahami konsep penukaran unit ukuran panjang, di mana saya kira konsep ni berlaku murid miskonsepsi, di mana bila mereka tidak memahami perkaitan antara unit tu, jadi mereka tidak memahami konsep dan formula yang perlu digunakan untuk operasi yang dijalankan untuk menukarkan unit tu. Jadi saya kira murid tidak memahami perkaitan ni adalah punca kepada murid tidak hafal formula dan murid tidak mengenal pasti operasi yang perlu dilaksanakan. Okey, seterusnya objektif dan soalan kajian. Okey, objektif kajiannya ialah membantu meningkatkan kemahiran murid tahun 4 ilmiah dalam topik penukaran unit ukuran panjang dengan menggunakan kaedah train 1231. Dan soalan kajiannya terdapat dua soalan kajian, di mana yang pertama ialah adakah kaedah train 1231 ini dapat membantu meningkatkan kemahiran dan penguasaan murid tahun 4 dalam penukaran unit ukuran panjang melibatkan milimeter dan sentimeter serta meter dan kilometer. Okay, yang kedua ialah adakah kaedah train 1231 ini berupaya membantu meningkatkan minat murid tahun 4 ilmiah terhadap topik penukaran unit ukuran panjang. Jadi dua soalan ini, daripada soalan pertama ni ialah berfokuskan kepada peningkatan kemahiran dan penguasaan murid, di mana soalan kajian yang kedua adalah berfokuskan minat murid itu terhadap topik apabila menggunakan kaedah train 1231 ini. Okey, seterusnya peserta kajian. Okey, 8 orang murid tahun 4 ilmiah dari sebuah sekolah di Pulau Pinang telah terpilih untuk menyertai kajian ini. Okey, jantinan mereka terdiri pada 5 orang murid lelaki dan 3 orang murid perempuan, serta mereka dipilih berdasarkan markah terendah bagi ujian pra, di mana pengkaji menjalankan ujian pra terlebih dahulu dan memilih 8 orang murid yang mendapat markah terendah dalam ujian tersebut untuk menyertai kajian ini. Okay, seterusnya prestasi akademik mereka terdiri pada 4 orang sederhana dan 4 orang lemah. Okey, reka bentuk kajian ini adalah berdasarkan model Kurt-Lewin tahun 1946, di mana terdapat 4 langkah. Yang pertama ialah perancangan, yang kedua tindakan, yang ketiga pemerhatian dan yang terakhir ialah refleksi. Okay, di mana perancangan ini pengkaji merancang tindakan untuk mengatasi masalah yang telah dikenal pasti pada awal berdasarkan kajian literatur tersebutlah. Okey, yang kedua ialah tindakan, di mana pengkaji bertindak mengikut perancangan dan memperkenalkan kaedah train 1231 ini kepada peserta kajian. Okey, langkah yang ketiga ialah pengkaji memerhati kemajuan peserta kajian melalui kaedah mengumpul data dan menganalisis data. Okey, yang terakhir sekali, pengkaji merefleks kelebihan dan kelemahan kaedah berdasarkan analisis dapatan kajian. Okey, tujuannya refleksi ini untuk menambah baik kelemahan yang ada supaya dapat menambah baik kajian ataupun produk yang dihasilkan supaya untuk kemaslahatan akan datang. Okey, metodologi kajian. Okey, metodologi kajian terbagi kepada 3 fasa, di mana fasa pengenalan, fasa pemahaman dan fasa penguasaan. Okey, yang pertama ialah
Pada fasa pengenalan ini, gambar tren 1231 ini ditunjukkan kepada peserta kajian. Dan yang kedua ialah ciri-ciri pada tren 1231 ini diterangkan beserta fungsinya, di mana apakah fungsi bilangan padan, fungsi warna yang berbeza, fungsi tayar yang besar, tayar yang kecil, semua itu didedahkan kepada peserta kajian dalam fasa pengenalan. Dan yang ketiga ialah peserta kajian diminta untuk melukis, mewarna dan melabel tren 1231. Okey, yang keempat ialah contoh soalan penukaran unit ukuran panjang diberikan kepada mereka, dan cara penggunaan kaedah tren ini untuk mencari jawapan ditunjukkan langkah demi langkah sambil meminta maklum balas daripada peserta kajian. Bermaksud pengkaji membimbing peserta kajian untuk menyelesaikan soalan langkah demi langkah menggunakan tren 1231 sambil meminta maklum balas sama ada mereka faham atau tidak faham. Okey, seterusnya fasa pemahaman. Okey, langkah 4 dan 5 diulang melibatkan penukaran unit ukuran panjang yang berlainan. Bermaksud mungkin soalan yang pertama melibatkan unit kilometer dan meter, dan soalan yang seterusnya contoh-contoh yang berikutnya melibatkan sentimeter dan milimeter dan sebagainya lah, berbagai-bagai jenis unit ukuran. Okey, seterusnya pada fasa penguasaan, peserta kajian diminta untuk menjawab beberapa soalan latihan berkaitan penukaran unit ukuran panjang dengan mengaplikasikan kaedah tren 1231 tanpa bimbingan guru. Okey, pada fasa penguasaan ini bimbingan guru adalah sangat sedikit lah, maksudnya apabila diperlukan sahaja, kerana fasa penguasaan ini pengkaji nak lihat sama ada peserta kajian betul-betul menguasai cara penggunaan kaedah tren 1231 ini. Okey, seterusnya pada pengumpulan data. Okey, ada 3 kaedah pengumpulan data, di mana ujian bertulis untuk mengumpul data kuantitatif, dan seterusnya kaedah pemerhatian dan temu bual untuk mengumpul data kualitatif. Okay, daripada ujian bertulis terdiri daripada ujian pra di mana dilaksanakan sebelum tindakan, dan ujian pasca pada selepas tindakan. Okey, mempunyai 10 soalan subjektif di mana direka dalam bentuk kuis Google Form, di mana satu soalan itu membawa markah sebanyak 10 markah, dan seterusnya peserta kajian diberikan grade berdasarkan markah yang diperoleh. Okey, pada untuk kaedah pemerhatian pula dijalankan sebelum dan semasa tindakan, di mana pengkaji menjalankan pemerhatian kepada peserta kajian sewaktu sebelum kaedah ini diperkenalkan dan semasa kaedah ini diperkenalkan. Keseluruhannya mempunyai 6 item dalam senarai semak dan perlu ditandakan ya atau tidak. Okey, setiap peserta kajian diperhatikan oleh pengkaji, iaitu pemerhatian melalui penglibatan, di mana contohlah pada item senarai semak tu, murid memberi perhatian, jadi pengkaji perlu menandakan ya atau tidak berdasarkan tingkah laku murid tersebut di dalam kelas. Okey, seterusnya kaedah temu bual dilaksanakan selepas tindakan melalui Google Meet dan mengandungi 6 soalan temu bual, dan sesi temu bual bersama 8 orang peserta kajian itu direkodkan. Okey, data itu direkodkan. Okey, penganalisisan data. Okey, bagi ujian bertulis, data pencapaian setiap peserta kajian bagi ujian pra dan ujian pasca dipersembahkan dalam bentuk jadual dan carta palang. Tujuannya untuk dibandingkan, dan di mana peningkatan setiap peserta kajian turut dicatatkan. Min dan sisi yang piawai juga dicari untuk membuat perbandingan. Tujuan perbandingan ini untuk melihat peningkatan lah, sama ada dari segi minat, dari segi kemahiran dan penguasaan murid. Okey, untuk melihat sama ada berlaku peningkatan sebelum dan selepas kaedah ini diperkenalkan. Okey, seterusnya bagi kaedah pemerhatian, data pemerhatian bagi setiap item dan senarai semak bagi fasa sebelum dan semasa tindakan dipindahkan ke dalam bentuk carta palang. Okey, data dibandingkan dengan melihat kekerapan ya dan tidak dalam kedua-dua fasa bagi melihat sama ada berlaku perubahan tingkah laku murid atau tidak. Seterusnya bagi temu bual, transkripsi dihasilkan berpandukan rakaman temu bual. Okey, di mana tadi hasil temu bual melalui Google Meet itu kan telah direkodkan, jadi transkripsi itu dihasilkan berpandukan rakaman tersebut. Okey, jawapan peserta kajian bagi setiap soalan ditentukan sama ada positif atau negatif, maksud maklum balas daripada peserta kajian tersebut lah. Seterusnya kategori dan kod bagi dapatan temu bual ditentukan dan dipersembahkan dalam bentuk jadual supaya lebih mudah untuk dianalisis dan dilihat hasil akhirnya, sama ada kaedah ini membantu menjawab soalan kajian ataupun tidak. Okey, seterusnya hasil dapatan kajian berdasarkan kaedah ujian bertulis. Okey, data ujian bertulis. Di sebelah kiri kita dapat lihat analisis perbandingan markah ujian pra dan ujian pasca bagi setiap peserta kajian. Okey, yang berwarna biru ialah menunjukkan markah bagi ujian pra, biru muda ialah ujian pasca, dan warna kuning ialah menunjukkan
markah peningkatan mereka. Okey, daripada graf ini kita dapat lihat semua peserta kajian ada palang berwarna kuning, bermaksud semua peserta kajian mengalami peningkatan markah dalam ujian pasca berbanding ujian pra. Di sini dapat menunjukkan menjawab soalan kajian yang pertama, berlakunya peningkatan kemahiran dan penguasaan murid dalam topik setelah menggunakan kaedah TRIN 1, 2, 3, 1 ini. Okey, sebelah kanan pula kita dapat lihat pada ujian pra tiada murid yang memperoleh tahap pencapaian cemerlang dan baik. Manakala ujian pasca terdapat 6 orang murid peserta kajian berjaya mendapat tahap pencapaian cemerlang dan 2 orang mencapai tahap pencapaian yang baik, dan tiada peserta kajian yang berada di tahap memuaskan dan lemah, iaitu grade C dan D. Di sini kita nampaklah peningkatan tahap pencapaian peserta kajian setelah kaedah TRIN 1, 2, 3, 1 ini diperkenalkan. Begitu juga min dan sisihan piawai. Kita dapat lihat min ujian pra ialah 33.75%, manakala ujian pasca ialah 80, dan sisihan piawai bagi ujian pra ialah 12.184. Manakala ujian pasca sisihan piawainya lebih kecil berbanding ujian pra, di mana 7.071 lebih kecil berbanding ujian pra, menunjukkan serakan markahnya adalah sekitar min 80. Bermaksud murid di dalam tahap pencapaian yang baik dan cemerlang sekitar dengan 80 markah itulah. Okey, jadi berlaku peningkatan maka ujian soalan kajian yang pertama telah berjaya dijawab. Okey, seterusnya hasil dapatan kajian melalui kaedah pemerhatian. Okey, di sebelah kiri kita lihat data pemerhatian sebelum tindakan dan data pemerhatian semasa tindakan. Kita dapat lihat data pemerhatian semasa tindakan, item bagi ya lebih tinggi berbanding tidak, berbanding dengan sebelum tindakan. Jadi kita dapat lihat berlaku peningkatan kemahiran, penguasaan serta peningkatan minat murid. Di sebelah kanan kita dapat lihat item-item pemerhatian di mana menumpukan perhatian, memberikan respon, menanyakan soalan, boleh menyatakan perkaitan. Jadi di sini berlaku terdapat dua tema di mana pengkaji memerhatikan minat murid terhadap topik, dan tema yang kedua ialah kemahiran murid dalam topik. Jadi kita dapat lihat peningkatan kekerapan ya menunjukkan peningkatan kekerapan ya dalam semasa fasa tindakan, menunjukkan berlakunya peningkatan kemahiran dan peningkatan minat setelah kaedah TRIN 1, 2, 3, 1 ini diperkenalkan kepada peserta kajian. Okey, seterusnya hasil dapatan kajian bagi berdasarkan kaedah temu bual. Di sebelah kiri ialah soalan temu bual, terdapat 6 soalan temu bual, dan sebelah kanan ialah rumusan bagi hasil dapatan temu bual. Kita dapat lihat bahawa sebagai contoh ada 3 tema. Okey, 3 tema. Yang pertama ialah persepsi murid terhadap kaedah, di mana ada murid mengatakan kaedah ini mudah difahami. Ada juga murid, walaupun satu orang murid sahaja yang menyatakan bahawa kaedah ini mengambil masa yang lama, pengkaji tetap mencari inisiatif untuk mengatasi isu ini. Okey, seterusnya tema yang kedua ialah minat murid. Contohnya murid beri perhatian, seronok gembira ketika sesi PDPC, dan murid ingin terus menggunakan kaedah ini. Dan yang tema yang terakhir ialah penguasaan murid dalam topik, mana murid boleh menyatakan perkaitan dan boleh menyatakan operasi yang digunakan untuk menukarkan unit ukuran panjang. Kita dapat lihat peratusan dalam tahap yang memberasakan 75%, 100% juga ada. Jadi kita dapat lihat hasil dapatan temu bual ini menunjukkan hasil yang positif, mana sekaligus dapat menjawab soalan kajian yang pertama dan kedua, di mana peningkatan kemahiran dan penguasaan murid dalam topik serta peningkatan minat murid terhadap topik. Jadi jelaslah bahawa kaedah TRIN 1, 2, 3, 1 ini dapat membantu dalam meningkatkan kemahiran serta minat murid dalam topik berdasarkan temu bual. Okey, jadi kesimpulannya, seperti yang kita lihat hasil dapatan daripada 3 kaedah, kaedah
ujian bertulis, kaedah temubal dan kaedah pemerhatian, kita dapat lihat bahawa kaedah TRIN 1, 2, 3, 1 ini dapat membantu dalam meningkatkan penguasaan dan kemahiran murid dalam penukaran unit ukuran panjang. Ini dapat dibuktikan melalui peningkatan pencapaian dalam ujian bertulis serta tingkah laku dan maklum balas yang positif melalui pemerhatian dan temubal. Seterusnya, kaedah TRIN 1, 2, 3, 1 ini juga mampu menarik minat murid untuk membuat penukaran unit ukuran panjang. Ini dapat dilihat melalui pemerhatian dan respon peserta kajian dalam sesi temubal yang baik. Respon mereka yang menunjukkan maklum balas yang positif dapat menunjukkan bahawa kaedah ini dapat menarik minat mereka untuk mempelajari topik ini. Seterusnya, setiap ciri pada TRIN 1, 2, 3, 1 mempunyai fungsi tersendiri yang membantu murid melakukan penukaran unit ukuran panjang dengan tepat, seperti menunjukkan perkaitan antara unit serta operasi yang digunakan. Dan yang terakhir sekali ialah reka bentuk TRIN 1, 2, 3, 1 ini yang mengaplikasikan elemen visual yang menarik, berwarna dan sinonim dengan murid, memudahkan mereka untuk mengingati langkah penukaran unit ukuran panjang apabila menggunakan kaedah itu. Jadi saya kira reka bentuk TRIN 1, 2, 3, 1 itu sendiri dapat membantu murid untuk mengingat perkaitan antara unit. Sebagai contoh, bilangan namanya tersendiri 1, 2, 3, 1 ini berdasarkan bilangan badan TRIN 1, 2, 3, 1 itu. Jadi berdasarkan nama pun memudahkan murid untuk melukis reka bentuk TRIN itu. Jadi, cadangan tindakan susulan. Okey, ada beberapa cadangan tindakan susulan yang pengkaji berjaya kenal pasti untuk menambah baik lagi kaedah ini. Seterusnya, yang pertama ialah menyediakan lebih banyak soalan latihan semasa fasa pemahaman dalam rangka tindakan bagi meningkatkan kefahaman murid dan mengelakkan kekeliruan semasa menggunakan kaedah TRIN 1, 2, 3, 1. Dan yang kedua ialah menyediakan plastik duk sinar dan pen marker kepada murid bagi memudahkan pengaplikasian kaedah secara berulang kali tanpa perlu melukis, mewarna dan melabel semula. Seperti yang kita dilihat sebelum ini, ada murid yang menyatakan TRIN ini mengambil masa yang lama untuk melukis. Jadi pengkaji kira murid mengalami masalah untuk melukis TRIN setiap kali mereka menjawab soalan. Jadi inisiatif ini untuk menyediakan plastik duk sinar yang seperti sarung file kan. Jadi bila murid melukis, mereka hanya memasukkan sahaja lukisan mereka dalam plastik tersebut dan pen marker untuk menconteng di atas plastik itu. Jadi mereka boleh padam dan menulis bagi setiap soalan. Jadi boleh guna semula berulang kali. Jadi dapat menjimatkan masalah. Jadi yang ketiga ialah memperkenalkan kaedah TRIN 1, 2, 3, 1 dalam pelbagai bentuk atau kaedah seperti dijadikan bahan bantu mengajar atau dilaksanakan melalui aktiviti kooperatif dan permainan yang menyeronokkan. Jadi saya kira tindakan susulan ini penting bagi memastikan 100% murid menumpukan perhatian dan melibatkan diri dengan aktif sewaktu sesi PDPC. Jadi apabila melakukan aktiviti kooperatif, aktiviti berkumpulan dan permainan yang menyeronokkan, mereka lebih seronok dan lebih melibatkan diri dengan aktif semasa sesi PDPC. Okey, seterusnya menambah bilangan atau mengambil peserta kajian dari sekolah ataupun kelas yang berlainan agar dapatan kajian dapat memberikan gambaran yang lebih tepat terhadap kemampuan kaedah TRIN 1, 2, 3, 1 dalam usaha menambah baik pengajaran penukaran unit ukuran panjang. Jadi ini bagi meningkatkan lagi kebolehpercayaan dapatan kajian. Jadi apabila peserta kajian tu daripada kelas yang berlainan atau sekolah yang berlainan atau bilangannya ditambah, supaya dapat data yang diperoleh itu lebih memberi gambaran yang lebih tepat terhadap hasil kajian ini, hasil dapatan kajian ini. Jadi itu saja pembentangan kajian tindakan yang saya jalankan, iaitu melibatkan kaedah TRIN 1, 2, 3, 1. Okey, sekian, terima kasih.